Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur kepada Allah dan selawat ke atas baginda Rasulullah pagi ni. Kita dapat bangun, kita dapat bangkit lagi pagi ni. Dan InsyaAllah saya sebenarnya baru habis exercise tadi 30 minit. Tapi rasanya tak puas hati lagi. Sebab weekend ni saya kena bayar lebih sikit. Kadang-kadang ada hari yang kita mengelat. Dalam hidup kita ni kita terlalu banyak sangat mengelat. Banyak sangat orang kata cilok. Dan saya rasa itu pun saya buat juga. Sebab saya adalah manusia biasa. Tak lari daripada mengelat. Tak lari daripada nak buat alasan. Tak lari daripada nak, kita panggil apa kan, saya pernah cakap dengan anda pada minggu lepas, denial syndrome. Melayu cakap sindrom penafian. So pertama sekali saya ucapkan all the best untuk anda hari ni. Mungkin ada yang pagi ni ada yang bercuti, ada yang cuti rehat. Ada yang mungkin gembira dengan pengumuman insentif tambahan daripada Perdana Menteri semalam. Kan? Mula macam happy lah dengar kan. Cukai kenderaan 100%. Sekali check balik dalam Google, cukai kenderaan tu 10%. Cukai jualan 10% daripada harga kereta tu, yang setelah digunakan duty excise, duty custom, bla 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 semua. Total cukai jualan tu 10% daripada tu. Contoh katalah 80,000, so cukai jualan tu 8,000. Itu yang dapat tu. Tapi bagi ni saya nak share sikit pagi ni, kalau anda dah ready pagi ni, bagaimana cara belajar yang betul. Ada orang cakap bangang betul lah dia tu. Ada ke pergi kelas susah payah pergi belajar, pergi kelas. Ada yang kata memang bodoh betul dia tu. Kan? Ada ke sibuk-sibuk pergi belajar dengan tak siapa-siapa. Dia tu siapa? Dia berniaga apa? Kan? Dan saya rasa terlalu ramai orang yang kena macam tu. Betul ke betul? Siapa setuju tu? Dan dia kata, inilah bangsa kita ni, bangsa Melayu ni yang pemalas. Tanya dah balik, kenapa pemalas? Memanglah malas. Buku bisnes banyak. Buku bisnes ada banyak. Dia kata bangsa kita ni pemalas sebab tak pergi baca buku. Dan dia percaya hanya dengan baca buku kita boleh pandai dan jadi jutawan. Saya nak tanya anda, siapa setuju tu? Bermaksud saya nak bagi tahu apa tahu? Kalau rumah you all dekat dengan library, you patut dah jutawan. Sepatutnya kalau rumah korang ada library, tahu tak? Korang tahu tak kat mana korang punya perpustakaan daerah? Macam saya, perpustakaan daerah Keluang, perpustakaan negeri Johor. Sepatutnya orang macam ni ingat, kalau dekat dengan perpustakaan, kau patut dah jutawan. Masalahnya kau malas nak baca buku. Saya nak tanya anda betul-betul, you all percaya ke dengan hanya baca buku dan you boleh jadi jutawan? Kau rasa? Terus itu satu hal lagi. Ada satu lagi. Ni best sikit ni kalau buat cerita membawang ni. Bangsa kita ni pemalas, dia kata. Patut baca buku. Anda rasa, anda buka topik mana buku, muka surat berapa yang boleh tunjuk anda jalan bagaimana nak buat bisnes online? Buku mana yang boleh tunjuk mana satu yang trending sekarang ni nak buat marketing, cara mana nak pakai? Kau nak telan buku yang mana? Bang, Kak, kau nak rebus buku mana kau nak rebus? Nak telan. Memang kita ni memang suka sangat membaca. Memang setahun baca buku 300. Memang baca 300 buah buku lah kan? Kau rasa? Itu yang saya kata, kalaulah dengan hanya membaca dan boleh jadi jutawan dan berjaya dalam bisnes, kan? Bermaksud siapa yang rumah dia dekat dengan perpustakaan, sepatutnya dah lama jutawan. Tapi kita tengok ramai ke yang jutawan keliling kita? Adakah jiran-jiran kita semua jutawan dengan hanya baca buku, dengan hanya baca buku bisnes dan dah boleh berjaya? Tak perlu ada guru, tak perlu nak cari orang yang berpengalaman, tak perlu nak cari orang yang tahu tentang
kepakaran dalam sesuatu benda, teknologi, marketing or business? Kan? Memang baca buku boleh faham dengan cepat. Tu soalan saya. Kalau anda rasa macam tu, sepatutnya dah lama dah kau jutawan. Okay. Nombor 2, situasi ni dia cakap apa tau? Alah kan, bangang betul. Ada ke pergi belajar dengan ajak saduk tu? Nampak sangat kau ni malas. Google je lah. Google je lah. Apa hal pula? Jap, mari kita Google kita Google Contohlah, katalah saya Google. Saya buka Google ni sebab saya suka bercakap dengan bukti, dengan proof dia sekali. Senang kita nak belajar. Boleh ni. So, kita pun Google, okay. Cara pemasaran. Contohlah ni, cara pemasaran. Okay. Cara, kita Google senang untuk kita nampak ni. Cara pemasaran. So, saya jumpa untuk cara pemasaran. Ada 35 juta cara kat situ. Ada 35 juta cara untuk nak tahu macam mana tentang pemasaran. 35 juta. Okeylah, besar sangat lah. Sebab dia terlalu umum. Okey, kita cara pemasaran online. Tak adalah banyak sangat Cara pemasaran online ni adalah lebih kurang 22 juta result. 22.2 juta result. Mana satu nak pakai? Gagak yang mana satu nak pakai ni? Kenapa tak jutawan lagi ni? Sepatutnya kalau dah ada kat sini, cara pemasaran, dah ada kan Google, sepatutnya dah lama jiran kita keliling semua dah kaya jutawan. Multi-million dah sepatutnya sebab dah ada Google. Dan sepatutnya Google boleh ajar semua benda. Sepatutnya dah lama bisnes kita jutawan. Dah tu, kenapa masih tak jutawan? Itu bermaksud saya nak cakap ni, korang faham ke faham ni? Ketum nak pilih yang mana? Mana satu yang berkesan? Mana satu teknik yang kalau guna sekarang ni berjalan? Mana satu teknik yang kalau kita gunakan boleh dapat hasil dengan cepat dan pantas? So, kita jadi semakin berserabut. Kita semakin tak tahu mana satu teknik yang kita nak pakai. Mana satu yang kita nak gunakan. Bila kita hanya bergantung kepada Google. Faham ni? Bila kita hanya bergantung kepada bacaan buku, yang memang kita ni rajin sangatlah nak baca semua benda, kita takkan. So, that's why lah tadi saya nak ambil. Sebenarnya ada 10 poin. Tapi saya rasa saya tak sempat nak cover semua. Okay? Tapi apa saya nak cakap adalah, few things yang saya nak cakap adalah, apakah cara, bagaimana untuk cara yang betul untuk nak belajar dan menguasai sesuatu benda. Dan saya bercakap dari segi perspektif, saya bermula dalam bisnes ni kosong. Saya bermula dengan bisnes ni kosong, tak ada apa-apa. Tak ada kabel, tidak ada keluarga yang kaya. Mak saya hanya kerja kilang. Okay. Dan begitu juga saya membantu ramai anak-anak murid saya yang zero, tak ada apa-apa, bukan selebriti, bukan orang yang dikenali, bukan orang yang ada dapat kabel, projek, grant, apa-apa, tak ada. Faham tu? Dan ini cara belajar yang betul. Cara belajar yang betul. Kalau sekadar anda kata betul boleh baca buku, buku mana nak baca? Kalau hanya sekadar Google, apa benda yang anda boleh Google dan dia tak mengelirukan anda? Faham tu? Dan ada yang cakap pula, dia tu ajar kan, dia cari kat Google, lepas tu dia ajar orang. Come on. Kalau macam tu, baiklah you buat macam tu juga. Kalau macam tu, ramailah orang boleh jadi sifu. Kalau macam tu, kenapa you tak buat benda yang sama? Kenapa you tak cari je kat Google dan start ajar orang? Kenapa tak berani? Dan saya nak tanya, soalan saya, siapa yang berani nak buat macam tu? Siapa yang berani nak Google dan mengajar orang apa benda yang dia dapat daripada Google? Tanpa pengalaman, tanpa dia sendiri jutawan, tuan-tuan. Faham ni? Macam mana kita nak tahu orang tu jutawan? Tengok kepada berapa banyak cukai yang dia bayar. Berapa banyak cukai kita bayar menentukan berapa banyak jualan kita, tuan-tuan. Kita bayar cukai beratus ribu setahun. Anda kena kira lah, kalau kita contoh, kalau katalah 1 juta punya sales, bermaksud company tu akan kena 20%. So, kurang-kurang kena bayar 200 ribu. Faham tu? Dan kita bayar beratus ribu, tuan-tuan. Okay, beratus ribu. Sebab
nak mengajar, kalau tidak ada pengalaman, tidak ada ilmu, tidak pernah alami benda tu, memang akan jadi satu malapetaka namanya. So, dan ramai juga yang bila dia masuk kelas saya, even tak payahlah kalau berbayar. Tak payah masuk kelas berbayar pun. Ramai yang kalau message kita, PM kita, DM, kalau dia tanya berapa ringgit masuk kelas, kita terus cakap ni ambil yang free. Ambil yang percuma. Malam tadi pun saya buat kelas percuma kan. Malam tadi terima kasih kepada anda yang malam tadi tengok saya punya live malam tadi. Itu adalah sesi ulangan yang kita buat Talk to Najib setiap Selasa malam webinar. Pada minggu lepas disertai lebih daripada 3,000. Faham tu? Dan saya mengajar daripada pengalaman. Kalau anda cari apa yang saya ajar, anda tidak akan jumpa dalam Google ataupun YouTube. Faham tu? Kalau macam tu, baiklah anak kita baca buku je lah. Baik anak kita cakap dengan papa, papa apalah papa suruh pergi sekolah ni? Apa hal lah papa ni? Baca buku cukup lah. Sudah-sudahlah baca buku. Tak payah pergi sekolah. Kalau macam tu dah cukup, baik anak kita duduk rumah je tak payah keluar. Selamat. Faham ni? So, saya nak cakap cara belajar yang betul. Cara belajar yang boleh mempercepatkan proses. Ni yang saya nak ajar ni. Saya nak ajar anda betul-betul. Yes, malam tadi yang saya ajar yang teknik copywriting tu nak hasilkan jualan yang pantas, cepat. Itu adalah sangat advance Itu dah macam ibarat macam kelas advance tau. Dan setiap kali saya mengajar, saya akan tunjukkan pula ni yang dah guna teknik ni dia dapat sale macam ni. Yang dah guna teknik ni dia dapat sale macam ni. Ramai alhamdulillah saya syukur our platinum, anak-anak murid platinum ramai yang break 10,000. Sebab majoriti kita tahu masalah you all ni, you all ada isu jualan masih tak lepas 10,000. Ada ramai yang macam tu. Saya faham juga. Ada yang start pada 50,000. Ada juga yang start pada 100,000. Tapi yang paling ramai adalah yang 10,000 ke bawah. Betul ke betul? Anda tak kenal? Anda tak kat sini yang anda kenal kawan-kawan anda yang jualan dia adalah bawah 10,000? Ada kenal tak orang macam tu? Ada kenal? Apa? Kenal sangat? Kenal sangat? Sangat rapat? Kim salam kat dia. Okay, Kim salam kat dia. So, kita cuba nak bawa anda bagaimana dengan belajar anda boleh break 10,000 pertama tu. Faham tu? Kan malam tadi yang belajar malam tadi banyak benda yang anda belajar. Okay, saya nak delete lah video tu kejap lagi. Sebab saya tak suka orang suka bertanggung. Nanti dulu nak save lah dulu. Kan kejap lagi dah hilang. Okay. So, cara belajar yang betul. Nombor satu, cara belajar yang betul. Yang paling cepat kita boleh shortcutkan masa. Sebab masalah kita, isu kita adalah kita ambil masa terlalu panjang. Terlalu lama duduk pada level yang sama. So, nombor satu, apa yang anda kena buat? Dengar betul-betul ni. Tolong dengar. Tapi kalau anda rasa ini tidak penting untuk keluarga anda, tidak penting untuk masa depan anda, tidak penting benda ni dan jualan anda memang dah berjuta sebulan, tak payah follow saya punya FB live ni. Tetapi sekiranya anda rasa anda sangat perlukan, anda perlu keluar daripada stuck ni, perlu keluar daripada kesusahan, kesempitan sekarang, tolong dengar sekejap je. Sesi kita ni lebih kurang tinggal 10 minit. Okay. Nombor satu yang saya nak cakap adalah kena berguru. Kena berguru. Kena ada guru, kena ada manusia, tuan-tuan. Manusia ni hidup dia perlu kepada pimpinan. Perlu kepada asuhan. Perlu kepada guidance. Sebab itulah kenapa kita ni diturunkan. Kita ni alhamdulillah kita bersyukur sebagai umat Islam. Kita diturunkan dengan utusan yang datang daripada di kalangan para rasul dan juga nabi-nabi. Nah, selepas Rasulullah dah tak ada, dah wafat, digantikan pula dengan khalifah. Dan selepas daripada khalifah, kita diganti pula dengan ulama' dan umara'. Faham tu? Bermaksud, even Rasulullah sendiri pun di-guide oleh Allah Ta'ala melalui perantaran malaikat Jibril. Tapi kita ni tak boleh nak dibimbing oleh malaikat, kau kita peranjat sekejap lagi kan meninggal. Rasulullah pun bila melihat, anda ingat tak peristiwa di Gua Hira bila dia tengok Jibril menggigit Rasulullah. Kan? Menggigit, ketakutan melihat malaikat. Dah tu kita ni jangan berangan pula nak malaikat bimbing kita. That's why lah kita ada guru. Ada orang yang arif, ada orang yang berpengalaman. Dan ni masalah orang kita ni juga. Ni masalah orang kita ni juga tidak faham tentang perguruan, tidak faham tentang education, tidak faham tentang mentorship.
tak faham tentang benda tu. Dia faham apa tau? Mamat tu berniaga apa? Dia tu berniaga apa dia tu? Nak buat kelas mengajar marketing, bisnes apa bagai ni. Dia berniaga apa? Dia tokek gula. Dia tokek company telecommunication. Dia tokek Astro. Dia tokek tu, tokek ni. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu anda. 100 orang terkaya di Malaysia yang tokek balak, tokek tebu, tokek automotif, tokek apa sahaja tuan-tuan. Dia tak buat kelas. Dia tidak ada program mentorship. Tidak ada billionaire yang buat benda-benda tu tuan-tuan. Tak ada. Pergilah try apply, cuba PM tepi, cuba DM kat Instagram. Tan Sri, boleh tak ajar saya bagaimana untuk membina syarikat penerbangan tambang murah Tan Sri? Memang dengan tambang murah, kau rasa modal dia memang tambang murah. Memang modal dia tambang murah. Satu kapal terbang dah berapa ratus juta tuan-tuan. Ada modal tu. Kejap lagi kan, alam niaga kena ada modal besar rupanya. Dah kecewa. Dah kecewa pula dah, sentap. Bila ada orang yang nak mengajar, masalah bangsa kita ni suka menghina orang. Dia tu siapa? Tuan-tuan, tengoklah pada result. Dan saya tuan-tuan dah bermula dalam bisnes ni seawal. Seawal sekolah rendah dah. Kita ambil lah umur yang dewasa. Saya bermula pada 2004. Saya terlibat dalam bidang sales. Direct sales. Memang dulu tak ada online. Masa tu mana ada online-online lagi. Faham tu? 2004. Baru pada zaman yang streaming baru masuk. Sebelum tu dial up. 56K punya modem yang bunyi dia. Pada zaman-zaman MIRC. Pada zaman-zaman Friendster. Pada zaman-zaman MySpace. Ada tak dak-dak MySpace kat sini? Masa tu tak ada dak-dak WeChat lagi. Dia baru ada dak-dak MySpace. Korang faham tak ni? Tak ada benda tu, tuan-tuan. Dan kita ni suka sangat. Dia berniaga apa? Dia tu jutawan apa, tuan-tuan? Yang penting saya dah mencapai tahap jutawan, tuan-tuan. Alhamdulillah, syukur. Dan saya bersyukur sebab saya diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk mencapai tahap jutawan. Saya paling bersyukur sebab saya diberikan laluan, ditunjukkan jalan untuk saya ada guru, untuk saya ada mentor. You all faham ke? Faham ni. Alhamdulillah juga saya diilhamkan, saya diberi tunjuk, diberi jalan untuk guide orang lain pula. So, saya tuan-tuan, saya sangat suka pada teknologi pemasaran ni. Saya suka teknologi. Saya suka berkaitan teknologi, tuan-tuan. That's why saya pilih beli kereta pun saya suka yang teknologi. Kereta saya boleh hidupkan aircon menggunakan saya punya phone. Boleh lock, unlock. Saya boleh tahu minyak dia tinggal berapa. Saya boleh tahu kereta saya, elektrik dia tinggal berapa. Dan saya boleh buka, saya boleh tahu kereta tu kat mana. Saya ada kamera surrounding. Saya pernah terlupa tau. Ni masa tu driver saya lah, dia parking. Kita parking macam kat mana? Wan Utama ke mana? Parking dia kan macam bertingkat-tingkat. Bertingkat. And then lepas tu dia turun kat satu level. Tadi parking mana? Pusing cari ni. Tak jumpa kereta. Saya ni bukannya suka jenis nak menengking orang, marah orang. Dah memang dia lupa nak macam mana. Kan? Tak apa saya kata. Jangan risau. Saya buka handphone. Kita ada satu apps. Buka teknologi tu. Kita boleh onkan kamera dia. Jangan ada tak benda tu? Jarang gunakan kadang-kadang. So buka kamera tu, kita dah tahu dah kereta kita tu kat mana. Contoh macam ni. Saya boleh tahu. Sekarang ni saya punya minyak cukup untuk berjalan sejauh 460 km dan elektrik yang tinggal lah. Ni nak kena cas. Tinggal 7 km je boleh jalan. Nampak tu? Saya boleh lock, saya boleh unlock. Saya boleh buka lampu, saya boleh horn. Katalah daripada jauh kita nampak ada orang tiba-tiba gesel kat kereta kita kan. Tekan horn, ton. Terperanjat dia, faham tu? Ni faham ke faham? Saya suka teknologi. That's why saya percaya dengan apa yang Allah Ta'ala dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan ilham menjadikan manusia ni bijak dan menggunakan teknologi boleh membantu businesses reach more customers. Faham ni? So itu yang saya percaya. Dan bila saya percaya benda tu, nampak ni, saya boleh nampak. Saya boleh nampak kereta saya tu, saya boleh pusing kereta ada kat mana. Sekarang dekat rumah. Tu dia tengah parking kat situ. So keliling tu ada rumah, kita boleh tengok parking kat mana. Faham tu? Ni teknologi, tuan-tuan. This teknologi. Kau faham ke faham tu? So saya percaya dengan teknologi, dengan kebijaksanaan Allah Ta'ala ilhamkan kepada manusia, kita boleh guna teknologi tu untuk reach more customer.
Dan itulah saya punya passion, tuan-tuan. Saya sangat suka pada teknologi. Dan apatah lagi, memang saya suka mengajar tentang strategi. Saya ni memang adalah strategic thinking. Saya suka berfikir tentang macam mana strategi ni. Macam mana nak buat? Macam mana buat pelanggan ni suka? Macam mana pelanggan ni happy kalau macam ni? Macam mana kita nak buat benda ni mudah tarik lebih banyak database? Even pagi ni pun saya, walaupun saya ada kat rumah, tapi kat office, team kita tengah ada kelas. Kelas Messenger Mastery. Bagaimana dengan sepantas 3 saat kita boleh tarik orang tu punya nama, nombor telefon dan FB dia. Macam. Itu yang tim saya tengah buat kat office. Kita menggunakan teknologi dan saya hantar tim saya sejauh ke Texas. Patutnya tahun ni pun patut kita nak hantar. Tapi dah PKP kan? Kita hantar ke Texas dah 2 tahun berturut-turut. Sepatutnya kalau masuk tahun ni kita hantar lagi, dia boleh masuk kepada tahun yang ketiga dah. Betapa passionnya kami ni kepada teknologi dan especially kepada pemasaran. Dan anda tak akan jumpa apa yang kita ajar ni. Anda tidak akan jumpa di dalam Google. Nampak ni saya dah kemas kini, so dia tahu depan kita ada kereta apa contoh. Ada kereta parking, kereta orang rumah saya. Ni kat tepi tu, nampak. So kita boleh nampak, kita boleh zoom lagi. Mungkin dia boleh nampak saya tengah buat live kat sini. Faham ke faham tu? Kita boleh tahu kan, itu namanya teknologi. Kita boleh tahu macam-macam perkara. Even saya boleh set kat mana saya nak pergi, destination. Saya boleh set ke mana destinasi saya nak pergi. Saya masuk je kereta, dia punya map terus on. Dia akan beritahu dan saya boleh nampak pada cermin saya, skrin saya nak belok mana, lampu isyarat kat mana, berapa speed kat jalan ni. Semua benda is based on teknologi sekarang. Semua. So kita boleh tahu kat mana. Even kalau saya terlupa saya parking kat mana pun boleh cari dalam ni. So apatah lagi lah kita ni nak mencari pelanggan. Use teknologi lah. That's why lah, itulah apa yang kami ajar. Teknologi in marketing. Teknologi in marketing, itulah yang saya nak ajar. Even kita berlari hari ni pun, kita ada banyak apps untuk nak lari. Kalau saya selalu kalau berlari, saya gunakan Strava. Strava. Kita boleh tahu kat mana, berapa kilometer kita berjalan. Dah berapa dah kalori terbakar. Bila balik, kita tambah balik kalori nasi lemak. Bukannya balik modal, untung. Faham ni? So nak gunakan teknologi. That's why yang pertama sekali, kita nak kena berguru. Mana mungkin kita hanya boleh melalui Google. Kalau dah sebenarnya Google, tu yang saya kata tadi. Sepatutnya jiran-jiran kita semua, kan? Sepatutnya jiran-jiran kita semua dah jutawan. Kalau hanya semua orang boleh kaya menggunakan Google. Faham tu? Jelas tu. So menggunakan teknologi ni lah. Kalau macam kita parking bawah panas kan. So saya boleh onkan aircon daripada saya punya apps ni. So dia dah onkan aircon siap-siap, dah sejuk pun masuk. Macam teknologi sekarang. Teknologi. Saya kata saya suka, saya gila teknologi. Dan saya sangat passion kepada teknologi tu. Dan saya yakin saya boleh membantu. Dulu saya fikir, macam mana aku nak tolong orang lain jadi jutawan Kalau dulu masa saya bidang sale lah. Dan masa tu zaman-zaman kita offline. Macam mana aku nak bantu orang? Ni yang saya nak cakap poin nombor 2. Benda yang sangat penting adalah belajar daripada kesilapan orang. Belajar, learn from people mistake. Itu penting tu. Jangan hanya nak belajar yang berjaya je. Berjaya semua indah, semua macam seronok. Tapi benda yang paling penting, itu yang saya ajar. Saya lalui dulu. Bila saya dalam bidang sale, salah satu benda yang saya nampak adalah contoh strategi memulakan pemasaran tu. Sebab bisnes ni paling penting adalah dia punya pemasaran. So apa yang berlaku adalah ramai orang duk sibuk pergi nak gentel pada teknikal je. Sibuk nak tekan butang mana dan balik-balik bila buat FB ads, asyik tekan butang boost bodoh tu. Butang boost post. Kenapa saya cakap boost bodoh? Sebab kalau tekan tak jadi apa-apa, memang membodohkan diri. Dan itulah strategi yang salah. So apa yang saya ajar, bila saya buat benda tu, saya lah yang buat benda tu dulu. Saya lah yang silap tu. Dan bila saya dapati benda tu silap, itulah yang saya akan ajar kepada anak murid saya. Benda yang paling betul yang kita nak kena buat adalah tahu dulu siapa customer kita. Tahu bagaimana nak mengayat. Tu yang saya ajar malam tadi, copywriting. Itulah benda pentingnya dulu. Penyusunan, susunan yang betul. Faham ni? Terima kasih pada yang dah share tu. Lupa pula saya nak suruh orang dah share. Pastikan anda yang dengar live saya ni tolong share. Itu yuran wajib kena bayar. Sebab kita bawakan sesi ni secara percuma. Dan itu adalah yuran yang wajib perlu anda bayar supaya
beri manfaat kepada orang lain. Bukan pasal saya. Bukan pasal saya nak ada banyak share, banyak view. Bukan tu. Saya nak supaya ramai di kalangan anda yang dapat manfaat. Faham ni? So itu nombor 2 yang sangat penting dalam kita nak belajar. Belajar, learn from people mistake. Dan bagus juga bila anda pergi belajar. Contoh macam mereka yang dah berada dalam circle saya atau dalam saya punya jagaan saya. Di kalangan anak murid kami yang ultimate, circle ataupun platinum group ni. So apa yang adalah mereka ni saling belajar tau apa mistake yang dia buat. Dan saling juga belajar apakah benda betul yang dia buat. So itu kan boleh cepatkan proses kita nak berjaya. Sebab kita bukan sekadar nak belajar. Kita bukan sekadar hanya nak belajar macam tu je. Kita nak belajar dan dapatkan hasil dengan pantas. Faham tu? Ikutkan masa dah terlebih dah ni. Oh, lagi 4 minit, lagi 4 minit. Okay, dan yang ketiga. Siapa nak yang ketiga? Cara belajar yang betul. Faham ni? Siapa dapat sesuatu setakat ni? Adakah ada dapat sesuatu daripada sesi sarapan minda momentum pagi ni? Dan saya nak bagi tahu juga sebelum terlupa. Tadi saya dah bagi 2 poin kan. Saya nak bagi poin yang ketiga Sebelum saya terlupa, saya nak bagi tahu. Esok saya akan live di TV Al-Hijrah. Okay? Besok saya akan live di TV Al-Hijrah. Seawal jam 8 pagi saya dah kena ready. Saya pun tak sure lagi saya punya slot tu jam berapa. Tapi jam 8 pagi saya dah akan ready. Slot di TV Al-Hijrah dalam rancangan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Kena jawab lah sebab nama rancangan dia salam. Rancangan apa kau live esok? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rancangan apa tadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Dalam rancangan Assalamualaikum esok insyaAllah pukul 8 pagi. Tak silap saya tajuk dia adalah tentang keberkatan. Sonok juga dapat tajuk tu. Sebab saya percaya dalam bisnes, dalam marketing, benda yang akan menarik kekayaan, benda yang akan menarik kejayaan adalah keberkatan. Okay? So pastikan anda lapangkan masa anda besok insyaAllah jam 8 pagi bersedia di TV Al-Hijrah insyaAllah. Okey, dan poin saya yang ketiga. Poin saya yang ketiga tentang belajar ni adalah saya nak bagi tahu kat sini ada tentang sistem kepercayaan. Orang putih dia panggil belief system. Kepercayaan. Dia macam ni tau. Apa yang kita percaya itulah yang kita akan dapat. Tapi sebenarnya pada peringkat awal kita bisnes ni dalam keadaan ataupun dalam keadaan kita belum berjaya, dalam keadaan kita start, sistem kepercayaan kita ni kebanyakannya ke laut. Dia ada banyak benda yang sebenarnya kita tak percaya. Ya ke betul ke dia dapat macam tu? Ya Allah tu dia jutawan. Ya ke tak payah? Ya ke kalau buat online ni tak payah nak pandai bab-bab teknikal ni dah boleh berjaya? So ramai di kalangan kita yang sebenarnya kita perlu develop. Sistem kepercayaan kita ni kena bina. Sebab tu saya nak kata kepada anda yang dah pun mendaftar ke kelas kita naktarikpelanggan.com RPM, kita dah ada hampir 5,000 pendaftaran. Dah almost 5,000. Tahniah kepada anda dah daftar. Esok saya akan ada bukan besok, malam ni kan ada sesi persediaan. Malam ni pukul 8.30 ke 9 macam tu. Kita ada sesi persediaan untuk bagi mereka yang dah daftar. Sebab kita akan ada 6 kali. Minggu lepas kita dah buat sesi tu. Minggu ni ada lagi sesi tu. So saya akan bercakap macam mana nak develop sistem kepercayaan yang daripada dia tak percaya dia boleh break number 10,000, dia boleh break number 10,000 tu. Daripada dia tak percaya dia ni boleh dapat ramai pelanggan, mula-mula sekali saya betulkan dulu sistem kepercayaan dalam kepala otak ni dulu. Dalam kepala otak ni. Bila kat sini percaya, kan, barulah benda tu akan menarik apa yang kita nak capai. Satu dah Islam mengajar, kita percaya Allah. Kita percaya Rasulullah. Kita percaya wujudnya perkara-perkara gaib. Faham tu? Tu yang ada rukun iman. Tu ada rukun Islam. Mula-mula rukun ni percaya. Sama lah dengan belajar. Kena percaya dulu. Walaupun percaya tu pada mulanya dia adalah kena paksa nak percaya tu. Percaya kita boleh buat. Percaya kita boleh berjaya. Barulah boleh menarik benda tu jadi realiti. Faham ni? Siapa yang percaya dulu, kita boleh tengok gambar. Macam tadi saya tunjuk gambar kereta saya, kita boleh nampak 3D. Kan kita boleh nampak kat mana kereta tu. Kita boleh on aircon daripada jauh sebab kereta tu ada internet. Kebanyakan kereta sekarang ni saya nak cakap anda dia ada IoT, Internet on Things. Dia ada internet. Dia memang ada internet.
Saya boleh Google dalam saya punya kereta tu. Saya boleh Google kat dalam skrin tu. Nak cari tempat, nak cari apa, dia guna Google. Mana datang kat mana dia letak SIM card apa semua, saya tak tahu. Saya tanya dia orang pun, BMW kan, dia pun tak tahu bang kat mana bang. Saya pun tak tahu bang. Pergi mana-mana kita boleh tahu lokasi kita kat mana. Semua ada Google. Dan ada internet. Itulah bendanya. Kita pun tak percaya. But manusia dah boleh cipta benda tu. That's why saya kata, saya cakap dengan anda, beri peluang kepada diri anda untuk percaya. Okay? Dan tahniah kepada yang dah daftar kat website kita, iaitu naktarikpelanggan.com. Di naktarikpelanggan.com, berilah peluang. Ubahlah, berikan saya juga peluang untuk nak bantu you all upgrade cara you percaya sesuatu. Faham tu? Bila anda percaya, anda boleh capai benda tu. That's why lah kenapa anda lihat ramai anak murid saya pecah rekod ni pagi-pagi kan. Bila saya tengok result dia orang pagi ni ada dah break. Ada yang baru je berapa hari bulan ni, 6 hari bulan Jun ni kan, dah buat 14,000. Faham tu? Itu saya rasa macam wow, amazing. Saya suka dengan pencapaian tu. Dan itulah benda yang kita sangat seronok. Kan? Ada ni banyak ni. Ada 116. Ya betul dia orang ni kan. 116 result kat sini. Jap saya tengok. Kan. Dia macam ni kan. Dia upgrade dia punya dia update. Nak sell dia daripada Januari dapat 3,000, lepas tu 14,000, Mac 13, April 12 PKP, dan dia masuk kelas kita Mei dapat 35,000. Saya hantar report lagi. Tu yang saya rasa macam inilah benda-benda yang terjadi bila dibetulkan dulu sistem kepercayaan tu. Faham ke? Faham ni. Kan? So itu yang kita rasa macam wow, kan? Sangat super. Super duper. Nah, banyak lagi result ni semua yang kita sedang update. Kan? Daripada yang dulu tak percaya kena buat FB Live. Kalau FB Live ada tak orang nak tengok. Sekali tengok, ada je, ramai je orang nak tengok. Sale meningkat. Itulah cabaran-cabaran seorang usahawan. Kan? Nak buat benda tu. Kan? Nak percaya sesuatu tu mencabar. Tapi bila dah buat, meletup. Faham tu? Yang buat kek lapis. Puan Khaulah. Okay? Daripada start 10,000, sekarang bulan Mei buat 76,000. Kan? Itu yang saya nak cakap dengan anda. Bila kita betulkan dia punya sistem kepercayaan dia percaya benda tu dia boleh buat, dia percaya dia boleh capai, dan insya-Allah dia capai. You all faham ke faham tu? Ni lagilah buat agent sistem. Hanya stoki je jururawat seorang nurse. Daripada RM340 je sebulan, sekarang dah buat RM120,000 pada bulan Mei. Daripada RM340, tapi dah adalah kenaikan RM20,000, RM30,000, RM40,000, tapi sekarang dia dah buat RM120,000. Semua kat phone ni kita tengok. Okay, yang ni yang buat design, buat servis grafik design je. Ramai orang dia tengok ada masalah nak buat logo, nak buat grafik. Daripada zero sekarang dah buat 50,000 sales. Nampak tu Nama dia Kantan Republic. Buat 50,000. So macam mana lagi kita nak cakap kalau mereka ni boleh buat, apakah lagi alasan? Apakah lagi alasan yang you nak tolak? Apa lagi alasan yang you nak menolak peluang untuk nak belajar? Why? Faham tu? Bila kita tengok ada orang post ada banyak barang item, ada yang sampai baring lah, boleh buat tilam lah dia punya parcel-parcel yang dia nak hantar pun, kita pun jadi rasa macam seronok. Dan kita rasa macam why? Kenapa dia jadi macam tu? Adalah kerana dia memberi peluang kepada diri dia untuk di-guide. Dia beri peluang kepada diri dia untuk dia percaya yang dia boleh buat. You all faham atau faham tu? Ada banyak lah ni, tapi kat phone tak nampak sangat. Nanti kita akan share lagi kepada anda. Boleh ke boleh? InsyaAllah. Okay? Saya rasa itu sahaja daripada saya untuk sarapan minda momentum pagi ni. Hopefully ianya membantu anda. Jumpa esok di TV Al-Hijrah. Dan jumpa juga anda yang malam ini, bagi anda yang telah pun mendaftar ke roket pemasaran momentum nak tarik pelanggan 27 dan 28 Jun. Yang mana kelas telah pun bermula. InsyaAllah kita akan mulakan kelas kita pada malam ni. Dah bermula awal dan saya harapkan dianya membantu anda. Dan pada anda yang belum daftar, anda just pergi je ke website kita naktarikpelanggan.com. Okay? naktarikpelanggan.com, pergi daftar dan malam ni kita akan jumpa. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.